So macam mana sikap kita? Adakah kita nak ikut dia? Ya, sebab itu memang perintah kitab-kitab kita, ya. Maka Huyai pun menjawab, kita akan lawan. Kita tak boleh terima Nabi daripada kalangan Arab. Kata-kata ini didengari oleh Sofiah dari belakang. Hidayah sudah menyentuh hatinya, ya. Didengari oleh Sofiah dari belakang, hilang kepercayaan Sofiah. Moral of the story-nya, jangan kita berbohong dengan anak-anak kecil. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia nikmatnya kita dapat sekali lagi bersama-sama pada pagi ini. Di mana kita berhenti? Ada 3 Al-Falah kat sini. Satu masjid, 2 surau. Al-Falah mana satu lah ni, ya Allah. Ya, muka surat 17 ya. 24. Okey. Ya, Sofia. Okey. Alhamdulillah. Okey, betul ya. Ini yang last bila kita kuliah? 17 Julai. Ya, 11 Julai. 11 Julai makna bulan 8 langsung tak ada. Jadi bulan 9 insya-Allah 2 kali insya-Allah sempat. Masalah jadual lah, biasalah ya. Okay, alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi saya nak tulis macam mana nak bagi biar tahu beza antara 3 Al-Falah ni. Kebetulan pula ya, ada 2 surah Al-Falah, 1 masjid Al-Falah. Okey, ya. Ya, memang tulis dah. Tapi itulah nak cari sekali lalu tu, doa Al-Falah. Ada memang tulis USJ 9 tu. Pasal satu lagi tu surah Al-Falah persin 9. Saya tulis P9 juga. Kebetulan. 9. Malam ni lah. Malam ni saya dekat surah Al-Falah persin 9. Pagi Masjid Al-Falah USJ 9. Angka 9 tu senoning lah saya. Okey. Baik. Sofiah binti Huyai, ya. Sofiah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Ini cerita di sisi. Maksud di sisi itu yang tak ada dalam kitab ini. Itu maksud di sisi. Kalau tuan-tuan dan perempuan biasa tengok kitab lama. Pernah tengok tak kitab lama? Kitab lama dia ada dalam kolom. Lepas tu dia ada di tepi kolom. Kan? Di tepi kolom tu apa dia sebenarnya? Fungsi dia. Pernah tengok tak kitab kuning? Pernah? Tak perasan tak? Jadi dia ada dalam kolom. Kadang-kadang kolom tu besar, lepas tu yang di sisi tu hanya bertulis kecil-kecil sajalah, ringkas-ringkas kan. Okey, kejap saya ambil contoh nak bagi kita menelaah. Kejap, kitab apa je yang contoh kitab kuning. Ni dia. Okey. Kalau boleh nampak lah, kata. Kalau boleh nampak, saya ambil satu contoh. Gambarnya. Okey, kita tengok. Tak jelas sangatlah gambar dia. Tapi tak apa. Boleh perasan tak?
Kan boleh kan? Ni dalam kolom, tepi kolom. Tepi kolom ni dia panggil hasyiah. Hasyiah. Hasyiah tu maksudnya kitab lain daripada kitab yang dalam kolom tu. Yang dalam kolom tu adalah kitab asal ataupun kitab utama. Maka di tepinya tu adalah kitab hasyiah. Hasyiah ni adalah huraian. Huraian kepada yang dalam tu ditulis oleh orang lain. Itu kelebihan kitab-kitab kuning ni, dia dah ada cross reference sejak dulu. Kita sekarang ni barulah guna handphone sekejap guna skrin ini pas skrin ini campur-campur. Orang dulu dah ada pemikiran tu sedahnya. Yang saya pernah jumpa dalam satu kitab ada 3 pengarang. Maknanya dalam kolom utama, lepas tu dekat tepi dia tu dihurai pula oleh 2 orang, ya? Dan itu menunjukkan 3 generasi. Generasi guru utama, kemudian murid yang kedua dan murid yang ketiga. Kitab Tafsir Jalalain. Pernah jumpa? Tafsir Jalalain ini tafsir yang pada saya, bukan pada saya lah, maknanya memang pada tradisi keilmuan, kitab tafsir asas yang kita belajar, ya, adalah kitab Tafsir Jalalain. Di pondok-pondok pun macam tu, ya. Mula-mula sekali tahun pertama kita belajar di pondok, kita akan belajar Tafsir Jalalain. Dan itulah juga kitab tafsir klasik yang saya mula belajar, ya. Kenapa dipanggil Jalalain? Kerana penulis asalnya, pentafsir asalnya juga bergelar Jalaluddin, ya. Jalaluddin meninggal, tak sempat habis. Ini memang real, guru mati sebelum habis ngaji. Jadi muridnya juga bergelar Jalaluddin, menyambung kerjanya sampai habis. Sebab itulah digelar sebagai kitab Tafsir Jalalain. Satu kuliah subuh hari Ahad baru ni, di satu surau dekat Bangi, ada seorang hamba Allah ni, dia kata, "Ustaz, saya baru belajar baca tafsir," kata dia, ya. Saya baca Tafsir Jalalain sebab dia compact, dia kata. Dia huraian dia tu memang macam ringkas sangatlah. Saya kata betul, tindakan saudara betul. Memang Tafsir Jalalain lah tafsir yang mula-mula untuk bagi kita yang first nak kenal tafsir, ya. Dan Tafsir Jalalain ini dia lebih kepada menghurai dari sudut bahasanya. Dia tak penting sangat soal hukum, soal apa, sebab ni untuk baru bertatih, ya. Bacalah Tafsir Jalalain, ya. Dia ringkas, compact, dan juga memang asas kepada kita belajar tafsir. Kalau kita lompat terus ke Ibnu Katsir ke Ibnu apa ke sebagainya, contohnya Baidawi ke, itu dah dia level lain, ya. Apatah lagi Tafsir Bayanil Ma'ani ke sebagai contohnya, itu khas untuk tafsir ayat ahkam. Contohnya, ya, tafsir ayat ahkam oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, contohnya, itu tinggi sangat, ya. Bagaimana dia mentafsir ayat-ayat hukum. Sebab itu sebelum pergi kepada tafsir-tafsir begitu, start dengan Tafsir Jalalain dulu sebenarnya. Start dengan Tafsir Jalalain dulu. Baik, jadi samalah juga apabila kita berbicara, ya, seperti saya, kebetulan lah saya ni suka mendedahkan asas-asas ilmu yang saya ada, yang tak ada tinggi, ya, asas saja kita ni, ya. Rojak ataupun nasi kerabu, kan, sedap juga dimakan, walaupun nasi kerabu ni kerabu ke nasi, kan. Jadi kita campur semua sekali, dimakan sedap juga, ya. Jadi contohnya apa yang saya nak cerita ni, teringat perkataan hasyiah tadi tu, ya. Hasyiah ni catatan tepi ataupun sebenarnya adalah huraian kepada kisah sebenarnya, ya, ataupun isu sebenar yang dalam kitab utama tadi. Bismillah. Baik, Safiyah binti Huyai, anak Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir adalah salah satu daripada kelompok Yahudi yang terbesar di Madinah. Okey, selain daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah ini, ada lagi kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah, dan tak ada satu setakat ni lah, ya, tidak ada satu pun pengkaji sejarah yang dapat mengesahkan sejak bila orang Yahudi tinggal mengambil penempatan di Yasrib ataupun Madinatul Munawwarah ni, sejak bila, ya. Tidak ada satu pengarang yang pada saya memuaskan hati saya sebenarnya setakat ni lah, ya. Baik, apa-apa pun orang-orang Yahudi ni telah lama tinggal di Yasrib, dan mereka sudah lama berulang-alik di antara Yasrib dengan Mekah. Dah lama dah, ya. Dan mereka juga sudah dapat baca bahawa Yasrib ini adalah satu tempat yang akan jadi tanah suci. Semasa bergelar Yasrib, Yasrib belum lagi bertaraf tanah suci, ya.
Selepas daripada Nabi SAW mengisytiharkan Madinatul Munawwarah pun belum lagi bergelar tanah suci sebenarnya, ataupun tanah haram. Dan selepas daripada Fathu Makkah 8 Hijrah, barulah Madinatul Munawwarah tu Nabi SAW mendoakan menjadi tanah haram, tanah suci, dan status tanah haram Madinah ini adalah sama seperti Makkah yang telah didoakan haram oleh Nabi Allah Ibrahim. Demikianlah Madinah pun didoakan haram oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksud haram di situ apa dia? Ialah dihormati, dijagai, ya, dipelihara. Itu maksud haram tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini, mereka telah lama mengembangkan budaya ilmu mereka, dan kita tidak dapat nafikan, tidak dapat tolak bahawa Bani Israel ini keilmuan mereka memang tinggi dan jauh mendahului bangsa Arab itu sendiri. Itu tak dapat dinafikan. Sebab itulah orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib lebih mudah respon kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka dah dengar dah bicara pasal Nabi, pasal kitab, pasal Rasul. Mereka dah tahu lama dah, sebab mereka dengar daripada mulut orang-orang Yahudi ni tadi. Okey. Berbanding orang Mekah, mereka bahkan terpencil daripada isu-isu kenabian ini. Bila sebut pasal Nabi pun mereka jadi pelik, jadi gelak begitulah, ya. Jadi mentertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan berkenaan dengan keluarga Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, bersama adik dia Abu Yasir bin Akhtab, ya. Mereka inilah kiranya pembesar Bani Nadir Yahudi di Madinah ini tadi, dan mereka ini juga adalah orang-orang yang sudah fasih, sudah hafiz kitab Taurat dan kitab Zabur. Dengan dua kitab inilah mereka cukup bangga kerana mereka diberikan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sofiah membesar sebagai, kalau kita sekarang ni hafizah lah keadaannya, ya. Belajar di mana? Belajar di Mahat Tahfiz, sekolah tahfiz dari kecil lagi. Jadi seawal umur 8 tahun, Sofiah ni telah melihat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah mendengar bicara di antara, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ya, di Yasrib ni, Nabi mula-mula Nabi duduk 3 hari dekat Quba, bukan? 3 hari dekat Quba. Selepas 3 hari, elok je siap Masjid Quba tadi tu, Nabi buat kawasan dan sebagainya, maka dapatlah perintah supaya ditinggalkan Quba buat seketika. Nabi diarahkan untuk masuk ke Yasrib lebih dalam lagi. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di perkampungan Yasrib, itulah orang-orang Yasrib mula menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga orang-orang Yahudi ni yang nak screening, ya, nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bagaimanakah orangnya dan sebagainya. Termasuk dua beradik, Abu Yasir dan juga Huyai ni tadi, ya. Balik mereka bincang, dua beradik ni, ya. Macam mana pandangan kamu wahai Huyai, ya? Kamu hafiz kitab Taurat dan Zabur, Abu Yasir pun hafiz juga. Kata Huyai, saling tak tumpah, itulah yang telah disebut di dalam kitab kita, Taurat dan Zabur ni tadi. Inilah lelaki yang dikhabarkan itu. Tak sangka rupa-rupanya lelaki ni Arab, bukannya Bani Israel macam kita. Jadi Abu Yasir pun respon kepada abang dia, so macam mana sikap kita? Adakah kita nak ikut dia? Ya, sebab itu memang perintah kitab-kitab kita, ya. Maka Huyai pun menjawab, kita akan lawan. Kita tak boleh terima Nabi daripada kalangan Arab. Kata-kata ini didengari oleh Sofiah dari belakang. Hidayah sudah menyentuh hatinya, ya. Didengari oleh Sofiah dari belakang, hilang kepercayaan Sofiah. Moral of the story-nya, jangan kita berbohong dengan anak-anak kecil kita. Kan? Jangan kita bercakap dua wajah di depan anak-anak kecil kita, ataupun didengari oleh mereka. Mereka tak akan percaya dah lepas tu, ya. Janganlah kita sekali-kali bercakap begitu. Itu moral of the story sebenarnya. Ini dihuraikan oleh, kisah ini jika tidak silap saya dihuraikan sama ada oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ataupun Syekh Taha Jabir Al-Wani sendiri pun ada huraikan berkenaan dengan bagaimana Sofiah ni, dia punya kepercayaan dia kepada kedua-dua bapa dan bapa saudara ni hilang terus.
hilang. Sebab Sofiah ini Allah Ta'ala kurniakan kebijakan yang cukup padu dari sudut ilmu-ilmu Bani Israel ni, ya, iaitu Taurat dan Zabur. Ini kita kena tahu siapa Sofiah, ya. Dan membesarlah Sofiah sebagai anak gadis yang hidupnya memang terpaksa. Seawal umur 8 tahun tu juga dia diperintahkan kahwin dengan seorang suami pertama dia, ya. Suami pertama dia ada, saya terlupa suami pertama dia ada dalam dia punya ni, dalam Ummahatul Mukminin ada itu, ya, Yahudi, salah seorang pemimpin Bani Yahudi. Jadi sebab itu kahwin umur 8 tahun tu sebenarnya sudah budaya pada zaman itu sebenarnya. Maknanya anak gadis tu sudah besar 8 tahun tu, ya. Banding anak gadis kita apa ni, tak layak panggil anak gadis. Kalau 8 tahun ni kan, bukan main lagi. Saya suka juga tengok budak-budak sekolah, ya, sebab saya pun masih ada anak kecil lagi. Hantar sekolah pagi ni bukan main lagi, kita sikat rambutnya apa, kan. Balik tengah hari tu, ya Allah, tudung entah ke mana. Sengit-bengitnya, kotor comotnya, ya Allah, ya Rabbi, ya. Anak lelaki, saya anak lelaki yang bongsu ni. Lagilah, kan. Jadi beza jauh, ya. Kita jangan tengok pada umur angkanya tu, ya. Kita tengok kepada budaya pada masa itu. Seawal 8 tahun Sofiah sudah dikahwinkan dengan seorang pemimpin Yahudi, ya. Jadi kemudian suami itu mati dalam penghalauan Bani Nadir. Dia terlibat sama, mati, dan dikahwini pula oleh seorang lagi pemimpin Bani Yahudi, Bani Nadir, ketika di Khaybar, dan suaminya ini juga mati dalam peperangan Khaybar. Suami ketiganya adalah Rasulullah SAW, ya. Sofiah ini pernah dipukul oleh suaminya yang kedua tadi tu, sehingga luka atas kening ni, ada parut atas kening ni, kerana dia memberitahu suaminya yang kedua itu bahawa dia bermimpi bulan jatuh ke ribanya. Ya. Jadi automatik dah Yahudi tu, suami dia pun faham dah, ni tak ada lain lah, kamu tergila-gilakan lelaki Arab tu lah, kata dia, ya. Jadi bab takbir mimpi orang Bani Israel ni cukup hebat, ya. Cukup hebat. Bahkan ilmu Nabi Yusuf AS itu dikatakan diwarisi oleh orang-orang Bani Israel tadi, ya. Sebab Nabi Yusuf pun Bani Israel, kan. Jadi seni mentadbir mimpi itu tadi, ya. Sebenarnya kalau ada juga ustaz-ustaz kita ni yang memang dia boleh katakan hafal lah kitab takbir mimpi oleh Ibnu Sirin, ya, kan. Ya. Tafsirul Ahlam, ya, betul, Tafsirul Ahlam tu memang Ibnu Sirin tu. Saya pun ada kitab tu kat rumah, tapi orang beli sebagai ilmu, kita beli, tapi baca selai dua, duk fikir-fikir, tak sampai tahap aku lah, kan. Tak payahlah, ya. Tapi ada ustaz-ustaz kita, ya, yang di Lembah Kelang sekarang ni, memang dia terus kalau kita cerita apa-apa, dia perujuk kepada Tafsirul Ahlam ni tadi, kata kata entah hafal ke Ibnu Sirin, kan. Boleh jadilah satu ilmu. Jadi bayangkan, ya, bila dia beritahu je suami dia mimpi bulan jatuh ke riba tu, dia dah tafsir, ini tak ada lain lah ni, kamu tergila-gila kan, lelaki Arab itu Nabi Muhammad SAW itulah, ya. Jadi kalau kita lihat dari satu segi pula, kenapa bila bulan je dia terus tafsir kepada Nabi Muhammad SAW, bermakna dia percaya, dia percaya bahawa itu memang Nabi yang disebut oleh kitab Taurat dan Zabur, memang dia percaya. Tapi kenapa dia lawan? Sebab inilah memang perangai dia, kesumat dia, ataupun orang Melayu panggil kesumat, dalam bahasa Arab panggil khusumah, ya. Khusumah ini tadi memang itulah Yahudi, dan Sofiah bukan dia terpilih begitu sahaja menjadi Ummul Mukminin, bahkan dia telah melalui satu proses yang lama dalam tarbiyahnya, keseksaan dia, hidup jiwa dia dengan suaminya yang dua orang ini, kemudian dengan perangai orang Yahudi yang memang cuba menafikan kebenaran itu tadi, sehinggalah Allah Ta'ala pilih dia ketika umurnya 18 tahun menjadi isteri Nabi SAW. Itu selepas tamat perang Khaybar. Selain daripada itu juga hikmah besar Sofiah dikahwini oleh Rasulullah SAW, kerana melalui Sofiah lah Rasulullah SAW mendapat maklumat bagaimana kitab Taurat dan Zabur itu pada asalnya begini, telah diubah jadi begini dalam tempoh tersebut tadi, ya. Itu catatan tepi kepada Sofiah binti Huyai ini,
Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, benda ni ada dalam beberapa kitab Ummahatul Mukminin. Sama ada detail atau tidak, saya beri secara ringkasnya, yang saya tahu begitulah ya. Dan dikatakan juga Sofiah lah isteri Nabi yang paling cantik. Dalam kalangan 9 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling cantik ya. Dikatakan begitu. Tapi saya punya relatifnya beginilah ya, saya punya perbandingannya macam ni ya. Yang lain semuanya Arab, yang 8 lagi tu semuanya Arab kan. Aisyah Arab, Hafsah Arab, semua Arab kan. Tiba-tiba masuk seorang bukan Arab, Yahudi. Jadi bila berbeza sedikit sudah tentu akan mendatangkan iri hati lah, akan mendatangkan cemburu ya, akan mendatangkan cemburu. Tetapi yang menariknya, Ramlah binti Abi Sufyan ataupun Ummu Hani adalah kawan rapat kepada Sofiah. Jadi ketika menghadapi cemburu daripada isteri-isteri yang lain itu, Ramlah Abu Sufyan ini yang backup Sofiah tu tadi dan sebagainya ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit cerita Ummahatul Mukminin, rumah tangga Rasulullah SAW, yang saya cukup berhati-hati ketika nak berbicara tentang kisah mereka ini, termasuklah kisah cemburu itu pun. Saya tak nak lebih-lebihkan, sekadar itu saja kita ceritakan. Sebab apa? Sebab mereka lah sahabat-sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan kita terfitnah sahabat-sahabat ni tadi ya, sehingga kita cacat hubungan kita dengan Rasulullah SAW ya. Kena ingat tu satu benda begitu ya. Begitu juga orang duk kepo-kepo, duk kecoh-kecoh sekarang ni, sunnah tak sunnah. Poligami memang sunnah kan. Terimalah ia sebagai sunnah. Soalnya tak semua manusia ni mampu melaksanakan sunnah tadi ya. Jadi tak payahlah kita nak berselindung, nak mengatakan poligami tidak sunnah, dia mungkin itu huraian tu dah jauh sangat dah ya. Jadi yang dekatnya apa yang Rasulullah amalkan itu sunnah lah ya, dan Rasulullah galakkan itu pun sunnah lah ya. Tapi tak semua orang mampu untuk buat sunnah tadi. Kadang-kadang niat elok nak buat sunnah, tapi pertengahan jalan ya jadi punah. Ada juga kan. Begitu sudahlah. Jadi kalau sampai nak tutup, nak menafikan itu, jangan. Tolong jangan dalam hal itu ya. Tolong jangan. Saya mudah ya. Saya kata memang poligami itu sunnah, tapi saya tak mampu nak laksanakan sunnah itu. Ikhlas cakap kan. Jadi kalaulah nak berselindung-selindung lebih-lebih sangat sampai tak tahan dengan tohmahan dalam netizen. Sebab kita ada dua zen sekarang ni, citizen dan netizen. Citizen ni okey kan, netizen tu tak terbendung kan. Jadi janganlah kita bercakap lebih sangat di netizen kerana kalau kita tak mampu nak menghadapi serangan-serangan tadi. Saya pun bukan orang yang kuat untuk menghadapi serangan-serangan netizen ini ya. Kadang-kadang serabut juga buat apa kan. Jadi baik kita bercakap jangan lebih. Sunnah tetap sunnah, tak mampu buat, kita mengaku tak mampu buat ya. Tapi itulah dia nak kata ya sunnah, tapi saya tak yakin suami saya dapat laksanakan sunnah itu, takut suami terasa hati pula kan. Tapi saya jenis suami yang mengaku tu terang, aku tak mampu kan. Tak perlu isteri yang declare, kita pun declare cukup. Okay? Jadi dia tahu sempadan. Ini kelebihan orang yang belajar sirah, dia tahu sempadan tang mana nak bercakap lebih sikit ataupun jaga. Jadi dalam kes rumah tangga Rasulullah SAW, berhati-hatilah sebab mereka inilah sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah SAW ya, paling rapat bahkan. Okey. Sofiah binti Huyai, beliau isteri Nabi SAW yang berketurunan Yahudi, satu-satunya ya. Beliau sangat pemurah terutama pada hari Sabtu, iaitu ke hari kebesaran orang Yahudi. Dah terbiasa dah hari Sabtu ni macam hari Jumaat kita lah ya. Jadi maka terbiasalah Sofiah, dan benda tu pun tak salah, sebenarnya tak ada masalah. Dan Nabi SAW pun tak komen. Sebab apa ya? Sebab semua hari kalau kita baca hadis-hadis ya, tak ada halangan pun sebenarnya puasa hari Jumaat. Tak ada halangan pun sebenarnya. Dia soal adab saja. Jadi hari Jumaat, hari kita libur-libur, kita berjamu, kita meraihkan orang di masjid. Tiba-tiba kita solat, kita puasa. Jadi segi adabnya macam tak comel lah, tak cantik lah kan. Jadi soal hukum tak ada halangan tuan-tuan. Ya, tak ada halangan. Sebab itu kadang kita bimbang juga apabila ada setengah orang tu tak boleh puasa hari Jumaat ni, kena semalam puasa tak? Semalam puasa? Semalam tak puasa? Tak boleh, kena buka kan? Tak kena tu, tak ada hujah yang mengatakan bahawa nak puasa hari Jumaat
kena puasa hari Khamis dulu. Kan? Kalau hari Khamis tak puasa, hari Jumaat puasa, tak kena, tak ada tuan-tuan, tak ada. Itu soal itu tak ada. Jangan lebih-lebih. Soalnya sekarang ini semua hari nak ibadah lah. Tidak ada halangan pada hari-hari tertentu. Okey? Melainkan solat Jumaat itu wajib memang hari Jumaat. Dia tak boleh buat solat Jumaat itu hari Sabtu, ya. Saya pernah ditanya, ya, tak boleh ke kita ubah hari Jumaat itu kepada hari Sabtu? Jadi ini yang tanya ni non-Muslim, sebab kecoh-kecoh dulu kan. Okey, saya jawab je ni. Cuba ulang balik. Solat Jumaat. Dia pun ulang solat Jumaat. Okey, kalau kita jadi hari Sabtu, dia macam mana? Solat Sabtu. Soalnya solat Sabtu tak ada dalam hukum kami. Habislah cerita. Susah apa? Non-Muslim ni sebenarnya mudah, ya, untuk kita huraikan sekiranya tak ada emosi. Contohnya, dia suruh kita Arun, dia suruh kita keluarkan hadis nombor 8 dan 4 lagi hadis daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi, kan. Kita pun naik angin terus. Inilah tandanya bahawa orang kafir nak menguasai begini. Sabar, nak tanya. Yang bercakap tu habis tak lagi baca kitab hadis 40? Kan? Dalam kitab hadis 40 ada berapa hadis? Kan? Nak tanya soalan-soalan simple. Jangan naik angin, sabar, kan? Tanya balik dia. Ya? Apa masalah Encik Harun? Bukan Harun tau, Arun. Apa masalah Encik Harun dengan hadis nombor 8 tu? Sebab dia menggesa manusia, umat Islam ni jadi ganas. Sebab disebut umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, kan? Okey, itu ke masalahnya? Masalah. Okey. Huraikan kepada dia bahawa Nabi ni dia tidak bercakap saja-saja macam kita ni duduk diam-diam pun bercakap. Kata Indonesia asbun, ya tak? Asbun. Indonesia guna istilah asbun tu apa? Asal bunyi. Asal bunyi. Jadi duduklah mana-mana pun asal bunyi, bercakap saja, kan? Nabi tidak begitu. Nabi bercakap kena pada tempat, situasi dan masanya. Jadi hadis itu adalah hadis peperangan Khaybar. Hadis dalam peperangan tak boleh dibawa di luar peperangan. Ya. Hadis dalam peperangan tidak boleh dibawa dalam luar peperangan. Hadis di luar peperangan tidak boleh dibawa dalam peperangan. Dia ada konteks masing-masing. Jadi hadis itu ada kisah dia. Kisah dia ialah ketika Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Ali merempuh pintu kota Khaybar dari arah depan, sebab Nabi dah 3 minggu mengepung dari arah keliling kota, tak makan saman, ya. Tak makan saman juga. Orang-orang Yahudi ni memang kotanya teguh. Maka akhirnya Nabi SAW kata, okey, kita konvensional betul-betul, kita confront, langgar pintu ni. Yang diperintahkan melanggar pintu itu siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, ini hasyiah sikit. Pasal tengok semua pasal macam syok tengok cerita. Hasyiahnya apa? Cerita Sayyidina Ali perempuh pintu ni sampai ke tanah Melayu daripada mulut ustaz juga zaman saya kecil-kecil dulu. Dia kata punya hebatnya Sayyidina Ali ni, dia rempuh pintu kota Yahudi tadi, terbang pintu tu, tercabut, ya. Lepas daripada peperangan tu, dia orang nak betulkan balik pintu tu, 10 orang angkat, tak kuat nak angkat pintu tu. Itulah tenaga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-kisahnya, kisah itu bohong. Tak ada kena-mengena. Tapi itu yang sampaikan tanah Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya kita selalu terima kisah-kisah yang tak betul. Sebenarnya itu maksud saya, ya. Baik, Sayyidina Ali rempuh pintu kota tadi. Tapi Sayyidina Ali punya disiplin dalam peperangan ini, terima arahan daripada panglima utama, ya. Dia tanya Rasulullah SAW balik, aku nak rempuh ni sampai tahap mana? Sampai tahap mereka mengucap syahadah. Mereka mengucap syahadah walaupun mereka bohong sekalipun, berhenti. Mereka tidak boleh diperangi. Begitulah Islam meletakkan nilai, ya. Bila dalam peperangan terpaksa masuk peperangan, maka terpaksalah berperang, ya kan? Berperang berlawan. Tapi berperang berlawan pun sampai mereka mengucap syahadah, berhenti. Tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh paksa. Dalam perang Khaybar juga terjadi satu peristiwa. Apabila Usamah bin Zaid bin Harisah angkat pedang bertetak berlawan dengan Yahudi ni tadi, Yahudi ni dah hilang semua benda dah, pedang pun tercampak tak ke mana, perisau pun tak ke mana. Tiba-tiba bila Usamah angkat pedang, dia pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Usamah zak pancung juga. Tak tahu kisah ni kan? Tahu. Berlaku bila?
Dalam perang Khaybar, pada yang sama, dalam konteks yang sama tentang hadis itu. Tak tahu kaitan dia. Tak tahu kan? Sebab sel-sel otak tak bersambung tadi. So saya tolong sambungkan. Nampak ya? Jadi ternampak oleh seorang sahabat. Usamah, apa pasal kamu bunuh dia? Sedangkan dia dah mengucap syahadah, dia bohong. Report pada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, betul. Kenapa kamu bunuh dia? Dia bohong ya Rasulullah. Bagaimana kamu tahu dia bohong? Kamu belah dada dia ke? Kamu tengok hati dia macam mana? Usamah tak boleh jawab. Okey, Usamah telah diperintahkan lucuk senjata lah maksudnya. Itu. Rasulullah SAW bayar kepada keluarga Yahudi itu diat kerana tersalah bunuh dalam perang ni tadi dan sepatutnya tak salah bunuh. Cuba cerita gitu kat Cik Arun tu. Aku rasa dia tengok wajah dia, oh macam tu kah? Ya, itu macam lah kan. Ini lawan sikit-sikit lawan emosi. Lawan emosi sampai bila kita nak sudah? Tak sudah. Ya, buatlah TikTok lah, apalah sebagai contohnya. TikTok tu sendiri pun nampak sangat dia tidak menyelusuri sirah yang ada di balik hadis tu. Ini yang saya takut sangat sebenarnya. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan nampak kan? Kalau ada orang suruh keluarkan hadis tu, apalah Islam ni ganas lah. Mari nak cerita. Duduk, kita cerita. Kan? Dengar saya cerita. Ingat tu skrip yang saya buat daripada tadi tu. Termasuk skrip hasiah sekali yang pintu angkat 10 orang tu. Kalau ingat boleh power lah kan. Ada saya dengan Ustaz Fahrul Mak Joy. Ya? Ustaz Fahrul saya sayang tu. Saya anggap abang lah. Dia kata apa? Dia kata, kenapa zaman Arqam dulu, Ustaz Abu Hasan Syari, Syari Muhammad, Abu Hasan Syari pula kan. Ustaz Syari Muhammad ni, kehebatan dia boleh melahirkan dengan satu ceramah dia, puluhan lagi penceramah yang ikut skrip dia, dengan gaya dia. Jadi dia boleh franchise dakwah. Itu katanya Ustaz Fahrul Mak Joy kan. Jadi yang dia silap tu silap lah. Tapi teknik dia tu. Teknik dia tu. Dan saya pun recall, sebab mak saya pun antara simpatisan juga dulu. Dia suka baca. Mak saya ni suka membaca. Jadi majalah Arqam tu semua dia beli baca. Cuma satu benda lah yang dia tak boleh terima tu lah poligami tu lah kan. Biasalah kan. Jadi apabila begitu, saya pun banyaklah ikuti ceramah Ustaz Syari Muhammad ni kan. Bila saya recall balik, betul. Memang gaya dia sehingga orang ni, saya yang masa tu baru dalam tingkatan 1, tingkatan 2, tengok pun boleh berceramah balik. Walau tak tahu pun apa isi kandungan tu kan. Tapi kita boleh hafal. Antara ceramah dia yang pertama sekali ialah Gunung Tujuh. Saya ingat lagi. Gunung Tujuh kan. Sampai balik saya boleh ceramah Gunung Tujuh. Bayangkan. Sampai gaya begitu gini. Sebab tu sekarang ni teknik dakwah itu yang kita nak ni ya. Supaya bila kita sampaikan kepada audiens, lepas ni akan keluar daripada Dewan Fatimatul Zahra ni puluhan lagi yang cerita pasal hadis nombor 8 tadi tu dengan gaya yang begitu. Boleh saya franchisekan dengan percuma, tiada yuran, insya-Allah. InsyaAllah kan. Kita lawan dengan ilmu, insyaAllah non-Muslim boleh terima. Kita lawan dengan emosi, umpama mencurah minyak ke api. Begitulah keadaannya. Baik. Masih lagi cerita pasal Sofiah ini. Suatu hari, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengutuskan seseorang untuk menanyakan kebenaran hal itu kepada Sofiah. Sebab biasalah selepas Rasulullah SAW wafat itu, umat Islam menjadikan Ummahatul Mukminin ini sebagai rujukan mereka. Tiba-tiba Sofiah ini hari Sabtu je dia buat jamuan, makan, dia bagi sedekah dan sebagainya, dan disebarkan juga oleh hamba perempuannya sendiri ya, yang sangat gembira apabila tiba pada hari Sabtu. Tiba hari Sabtu je, maka akan adalah macam satu keramaian di rumah Hafsah itu ya. Baik, Sayyidina Umar pun bertanya. Sayyidina Umar bertanya bukan kerana Sayyidina Umar jahil. Tidak. Sayyidina Umar ini dia setiap tindak tanduk dia adalah siasah syar'iyah. Maksudnya bagaimana dia mentadbir syariat itu. Jadi sebagai ketua pentadbir, sebagai khalifah, dia kena berhati-hati. Dia bimbang, kok nanti orang semua terikut jadi ibadah hari Sabtu pula. Sebab tu dia kena tanya. Maka Sofiah berkata,
Saya tidak lagi gembira dengan hari Sabtu setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganti hari Jumaat sebagai hari besar kepada saya. Saya sering mengunjungi orang Yahudi kerana memang saya mempunyai keluarga Yahudi dan saya sering bersilaturahim dengan mereka. Sofiah memanggil hamba perempuannya itu dan bertanya kepadanya, apakah yang mendorongmu melakukan hal itu? Jawab hambanya, syaitan. Ya? Faham tak cerita ni? Cerita ni pembawa cerita. Pembawa cerita Sofiah ni tadi dia bawa cerita tak habis lah maknanya. Tu dia. Sofiah ini bagi diri dia hari Jumaat lah hari mulia, hari besar yang telah Islam kurniakan kepada dia bila dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Tapi kenapa dia hari Sabtu dia masih lagi buat makanan, sedekah dan sebagainya? Sebab dakwah. Tu dia. Sebab saudara-saudara dia yang Yahudi yang masih tinggal di Madinah itu tetap disantuninya. Bahkan Yahudi-Yahudi ni tadi mereka jadi tidak melawan Rasulullah SAW dan juga Khilafah Ar-Rashidah ini kerana menghormati Sofiah sebagai Ummul Mukminin tadi. Maka sebab itulah Sofiah pun masak-masak, sedekah, pergi ziarah rumah saudara-saudara Yahudi dia yang memang dia meraihkan hari Sabtu dan sebagainya. Maka dia pun sedekah. Dia bukan sedekah pada orang Islam. Gitu ya. Jadi kebiasaan itu Sofiahnya teruskan dari segi zahir nampaknya seperti dia ni hari masih lagi terikat dengan Yahudi dia. Tidak sebenarnya. Maka dah selesai bersoal jawab dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun puas hati bahawa sebenarnya Sofiah bukan mempromosikan hari Sabtu seperti mana yang disangkakan, dan dia pun bertanya kepada hamba sahaya dia tadi, bawa cerita ni apa sebab apa? Sebab tak ada lain kerana syaitan. Itulah dia kan. Syaitan tu pasal apa? Dia datang perasaan nak bercerita walhal pokok pangkalnya tak betul. Bukan Sofiah mengajak orang ke rumah dia pada hari Sabtu kan. Dia yang pergi. Dia pergi itu pula sebagai suatu dakwah. Entah berapa ramai dah orang Yahudi yang telah memeluk Islam dengan gaya Sofiah begitu. Orang tak cerita. Inilah tuan-tuan perempuan ya. Itu yang saya kaitkan tadi berkenaan dengan dalam Islam ni tiada hari pun yang kita dihalang untuk buat ibadah. Tiada. Selain daripada keutamaan pada hari Jumaat, iaitu hari besar kita, hari-hari lain nak puasa, nak apa, tidak ada masalah. Tapi kes promosi ini tidak langsung Sofiah mempromosikannya, melainkan dia menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke rumah saudara-saudara Yahudinya. Gitu ya. Selesailah masalah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, moral of the story daripada cerita Sofiah dengan hamba dia ni, dia menyelesaikan masalah dengan berdepan. Sayyidina Umar Ibn Khattab juga menyelesaikan masalah dengan berdepan ya. Dia tanya direct, bukannya duduk berlawan dalam Facebook, dalam media sosial, dalam TikTok dan sebagainya. Itu kes-kes yang tidak selesai ya. Baik, mendengar jawapan hambanya itu, Sofiah tidak marah. Sebaliknya membebaskannya, pergilah ya. Sebenarnya Sofiah boleh sahaja memarahi hambanya itu kerana bawa cerita fitnah. Namun sifat tawaduk telah menghiasi hatinya sehingga dia tidak mahu menghukum hambanya. Bahkan Sofiah memaafkan kesalahannya. Dengan sikapnya ini bererti Sofiah telah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan kemarahannya dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Surah Ali Imran ayat 134. Sofiah memang punya hati yang lembut, pengasih dan penyayang. Keputusannya untuk membebaskan hamba perempuannya itu adalah bukti lapang dadanya dan kuatnya rasa kasih sayang yang tertanam di hatinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki dan kami tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf ayat 56. Isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani sikap tawaduk ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka ada yang rajin bermunajat dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin, kakak dia Hamnah bintu Jahshin, ya, adalah salah seorang yang telah dihukum sebat 80 sebatan.
Ya, kerana telah terlibat sama dalam menyebar fitnah Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal itu dalam peristiwa hadisul ifki. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bagaimana bagaimana Allah SWT Muhammad kalimah usbatum minkum. Orang yang menyebarkan fitnah itu kadang-kadang usbatum minkum. Kadang-kadang daripada kalangan kamu juga. Anak beranak, jiran, tetangga, sahabat handai baik. Yang secara tak langsung telah terpercaya dan tersebar. Jadi Hamnah bintu Jahsyin ini, dia bertanya kepada Zainab, apa pandangan Zainab berkenaan dengan isu yang melanda Aisyah ni tadi. Maka Zainab dengan tegas menjawab, aku tak percaya. Dan aku tak percaya dengan orang-orang yang telah Allah Ta'ala pilih di sisi Rasulullah SAW itu boleh terlibat dengan benda-benda macam ni. Aku tak percaya. Dia tolak mentah-mentah apa yang dilaporkan oleh Hamnah kepada dia. Ya? Jadi sebab itu Aisyah radhiyallahu anha membuat ulasan tentang madu-madunya. Dia buat ulasan tentang madu-madunya. Walaupun dia pernah cemburu kepada Sofiyah, tetapi dia juga membuat ulasan tentang Sofiyah. Ada, insya-Allah satu hari kita baca ulasan ulasan Aisyah kepada Sofiyah ini. Ada catatan dia. Nanti saya akan susun balik. Tapi nak ceritanya ulasan Aisyah kepada Zainab ini, Aisyah kata apa? Dia adalah wanita yang mulia dan Allah Ta'ala pelihara kemuliaan dia. Ya? Wanita mulia ataupun lelaki mulia, tapi ada kalanya Allah Ta'ala tak pelihara dia tu. Tak pelihara tu sebab apa? Kan contoh macam tu lah. Tapi saya tak naklah sebut lebih-lebih benda tu. Sebab apa? Sebab ia seperti sangka buruk pada Allah Ta'ala pula. Tapi saya nak kaitkan dengan apa yang Aisyah pernah ulas berkenaan dengan Zainab bintu Jahsyin. Ya? Dia adalah wanita mulia yang Allah Ta'ala pelihara kemuliaan dia. Bagaimana? Ketika Hamnah bintu Jahsyin, kakak dia sendiri, ya, kakak dia sendiri, kakak kandung, yang kalau kita ni adik-beradik lah kita percaya kan, maknanya, tapi dia tolak pandangan kakak dia sendiri demi bela aku yang tak ada kaitan pun dengan dia. Kerana apa? Kerana dia melihat dengan mata hatinya bahawa orang yang Allah Ta'ala pilih di sisi Rasulullah SAW ini tidak mungkin orang yang tidak baik. Mesti orang yang baik-baik. Berpegang atas itulah dia tolak. Sehingga kan Hamnah marah pada dia. Kerana tak dengar kata cakap dia ni. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan dia daripada hukuman 80 sebatan, dan Hamnah kena kan. Cuba kalaulah Zainab ni tak percaya pun kepada Hamnah tu, tak percaya pun kepada perkara itu dilakukan oleh Aisyah. Of course tak percaya. Sebab Aisyah dia ada membuat pengklasifikasian orang-orang di Madinah ni selepas peristiwa hadisul ifki itu. Dia ada buat pengklasifikasian. Dia kata ada 4 golongan manusia di Madinah ini ketika peristiwa itu berlaku. Ya? Ada 4 golongan. Jadi tak apa, itu panjang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, golongan yang saya nak sentuhnya yang kemungkinan besar Zainab boleh terjerumus adalah tak percaya. Tapi orang kata apa, sepertinya elok juga kalau disebut-sebut supaya benda ni tak berlaku, tak menjadi contoh, ataupun nak menyelamatkan Rasulullah SAW. Oleh itu dia pun sebarkan cerita ni supaya Rasulullah selamat daripada fitnah itu. Kononnya buanglah Aisyah. Ini golongan, salah satu dari 4 golongan itu. Jadi kemungkinan sangat Zainab ni boleh terjerumus ke dalam golongan itu kerana Hamnah tu duk mari mengacung keadaannya. Tapi dia tolak. Akhirnya bila tiba pada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, terbukti Zainab terselamat, Hamnah kena 80 sebatan, kan. Jadi ini huraian Aisyah yang saya petik daripada tafsir ayat 11 sampai 21 surah An-Nur tu tadi, ya. Jadi memang menarik sangat tuan-tuan dan perempuan, kita tafsir ayat 11 sampai 21 surah An-Nur itu. Bahkan dalam ayat itu bukannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pasal hukum saja, Allah Taala sebut pasal akhlak. Eloklah kita habiskan bab ini pada pagi ini. InsyaAllah akan datang kita singgah sekejap di tafsir surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 21.
Elok insyaAllah. Ingatkan saya, ya, ingatkan saya. Saya tak ada masalah kalau tak ready di rumah pun. Tak ada masalah kan. Kalau misalnya saya mari-mari tu saya terlupa nak ready, nak baca kan. Mari-mari apa ni tiba-tiba perempuan kata, ustaz janji gitu. No problem, insyaAllah, tak ada masalah ya. Alim sangat ke kan? Hafiz ke? Tak, ni hari. Ada dalam ni. Nota-nota saya memang saya simpan dalam ni kan. Sebab tu kalau hilang benda ni, orang ajak ceramah menangis lah kita. Garuk kepala lah kan. Tu dia. Ini al-ilmu fis sutur ya, laisa fis sudur. Tahu? Ilmu di lembaran. Lembaran tu maknanya kertas apa tu, bukan di dada. Sudur tu dada kan. InsyaAllah. Tapi saya dah beberapa kali menghuraikan ayat 11 sampai 21 surah An-Nur itu khusus bab hadisul ifki ni, sebab proses itu sebenarnya membentuk akhlak dan juga peribadi mukmin, khusus dalam kes-kes tuduh menuduh, sangka menyangka, syak wa sangka dan sebagainya ni ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah Zainab bintu Jahsyin. Kita tambah sikit yang Zainab, daripada kita dah bincang pasal Zainab tu ya, tapi saya ulang balik sikit berkait dengan hadis dengan hadisul ifki. Baik, ada yang suka berpuasa dan menghidupkan malam dengan ibadah seperti Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ini dikatakan wataknya sedikit kasar. Berbanding dengan isteri-isteri yang lain, Hafsah ni agak sedikit kasar ya. Tetapi janganlah bayangkan dia ni bentak-bentak depan Rasulullah SAW ya. Tapi sebenarnya kalaulah isteri ni membentak suami pun ya, dikira derhaka terus kah? Tanya kepada golongan isteri, mana jawab tak lah kan. Suami macam mana suami? Golongan suami ni macam mana? Kalau isteri tiba-tiba bercakap, tahu tak letak air pun, letak air, derhaka tu kan contohnya. Macam mana pandangan suami? Terus dapat title derhaka tak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, isterinya belete panjang sangat, suara tinggi sangat, dia diam, dia tak kata. Tu Sayyidina Umar tu, tara Sayyidina Umar. Ya. Jadi kita kena ingat satulah ya. Kita kahwin dengan isteri kita, katalah umur 25, masa dia 25 tahun tu kan. Masa kahwin tu isteri umur 25, kita 30 katakan. Dah agak matang lah contohnya. 25 tahun dia ditarbiyah di suasana rumah ayah mak dia. Kita nak ubah dalam masa 5 bulan. Tak boleh. Tak boleh. Jadi bermakna kita kena sabar lagi 25 tahun. Umur 50 insya-Allah dia berubah lah. Ikut rentak kita. Contoh saya kan. Tapi saya masih tak berjaya. Apa dia? Isteri saya bau kambing pun tak boleh. Dan bau durian. Dua benda pantang dalam hidup dia. Kambing dan durian. Tak boleh. Pening. Pening. Jadi saya pun kaki kambing, kaki durian juga. Tapi alhamdulillah lama-lama dia pun jadi kaki kambing macam saya juga. Jaya. Yang masih tak berjaya selepas 27 tahun kahwin ni durian. Dia masih tak boleh durian lagi kan. Jadi sebab tu kalau saya beli durian, dia duduk di kat atas, dia tak turun. Dia tak turun sampai habis durian, cuci semua. Saya pun beritahu anak saya semua kena settle, sink semua sekali, jangan tinggal kesan. Anak sendawa pergi jauh-jauh, baru mak dia turun. Itu baru kes kambing dengan durian dah. Kes lain, itu rahsia lah, itu tak boleh lah kan. Tuan-tuan ingatkan saya nak dedah apa tadi dah. Kita kena jaga air rumah tangga ya, tak boleh ya. Jadi bayangkan, saya ada satu profesor dulu pernah forum dekat sini. Saya kalau saya tak nak sebut nama lah. Dia kata sama juga, profesor ni perempuan. Dia kata suami kita ni, dia bangun pagi sejak dari umur dia setahun ke tu, memang baunya bau cok kodok. Dari dapur sampai ke bilik dia. Sampailah umur 30 kahwin dengan kita. Jadi dia tak reti dah sarapan benda lain, cok kodok je kata. Yang kita ni pula buat cok kodok sekejap lembek, sekejap keras, sekejap tak jadi. Belajarlah dia kata. Sebab nak mengimbangi, tak boleh lah kita kata abang boleh tukar benda lain tak, makan sandwich. Maklumlah kita ni ayat dia di pentas ini kalau dalam perempuan saya ingat kan. Sama. Jadi sebab itu kita ni tadi ya,
Kalau dah tak boleh makan durian selepas kahwin 27 tahun. Tapi yang saya menariknya, dia tak boleh makan durian isteri saya ni. Tapi tempoyak boleh. Gulai tempoyak ikan patin nombor 1. Kata pelik sungguh kan. Jadi durian yang semerbak tu dia tak boleh. Tak apa. Ya, selamat. Selamat, bahagia dia saya makan. Tak apa kan. Jadi begitulah ya. Jadi jangan, moral of the story-nya, jangan kita cepat-cepat menggunakan kuasa isteri derhaka, ya. Sebab manusia ini tidak boleh diarahkan seperti mana kita mahu sebenarnya, ya. Sebaliknya kita kena ambil pendekatan, baik isteri baik suami kena ambil pendekatan untuk ta'aruf, untuk kita berkenal-kenalan dan bertolak ansur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan tu tadi tu. Wa ta'awanu dengan ta'arufu. Itu adalah asas dalam rumah tangga. Jadi kalau isteri beletir dan sebagainya, kalau ayah saya duk perhatilah dari kecil lagi. Mak saya beletir, dia tak keluar. Dia akan cari satu sudut, dia duduk dia. Dia tak tahu. Ayah saya ni garang, ya kan? Tapi garang-garang dia pun kalau mak beletir dia diam. Oh, kita takut ke ayah kan? Tapi bila tengok ayah pun diam, kemuk, kata, setakat tu je tak ada. Setakat tu je garang dia kan. Habis mak beletir, dia pun bercakap lah. Kan? Jadi perkara tu kita pun amalkan dalam hidup kita. Ya? Jadi jangan cepat cop derhaka. Saya dapat video klip Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad selepas ibunya meninggal, baru dia dapat tahu daripada kawan-kawan ibu dia. Ya? Dia kata sebenarnya, setelah dia Ustaz Abdul Somad, dia duduk dengan mak dia. Jadi setelah dia keluar rumah ke apa ke, mak dia memang umpama guru juga di rumah dia. Sebenarnya ya, yang dia pun tak tahu bahawa ibunya adalah guru. Tapi bukan guru kitab, ya, guru akhlak, guru saksian tadi. Antara amalan mak kepada Ustaz Abdul Somad yang saya insya-Allah setelah mendapat video ini saya akan buat, ya. Apa dia? Setiap kali Ustaz Abdul Somad masuk bilik tidur dan sebagainya, mak dia pergi duduk depan pintu, ya, depan pintu bilik Ustaz Abdul Somad, yang Ustaz Abdul Somad pun tak tahu, ya, dia baca 100 kali lebih Fatihah. Bayangkan, ada saya simpan video tu, ya, saya simpan video itu. Jadi sampai ke gitu sekali, sebab itulah anaknya menjadi, kan. Anaknya tu direstui begitu. Jadi sebab itu kita kalau berlawan dengan anak kita ke, dengan isteri kita ke apa ke, maka bacalah zikir ke apa ke, doa kepada hati mereka, ya. Jangan kita terus-terusan kontra dengan tenaga kita. Tak selesai benda ni, ya, tak selesai. Ini yang saya rasa kita perlu ada semua kita ni. Soal elemen doa tadi, ya, dalam zikir 100 kali Fatihah ni berapa lama? Mak dia duduk dekat pintu itu semata-mata mendoakan Ustaz Abdul Somad yang ada di sebalik pintu itu. Yang terkejut saya, dia kata, apabila kawan-kawan ibu saya ni memberitahu amalan-amalan tadi, ya kan. Jadi kalau anak yang tak menjadi tu, anak yang dah menjadi 100 Fatihah, kan, doa itu jangan pula setengah, ada pula setengah golongan ni amalan sunnah ke apa ke, ini masalah. Soalnya ibunya memilih untuk baca Fatihah, dan didoakan kepada hati Ustaz Abdul Somad. Itu kita dah tak terima itu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ke sampai 100 kali pula. Nak lawan ni, misal contohnya kan. Ini masalahnya golongan yang jadi macam ni, kita tolak ke tepi lah, ya. Tapi kita belajar daripada orang yang telah beramal dan kita cuba buat untuk keluarga kita. Tu poinnya, kan. Jadi kalau anak yang nakal ke apa ke, isteri yang tak dengar kata ke, suami yang keras kepala ke, cubalah, ya. Cubalah buat gitu. Ya, sama. Cuma jangan jadi macam cerita Ustaz Datuk Daud Syed Ngah, kan. Dia pergi haji tu, balik-balik suami dia nak balik haji tu beli semua perkakas jahitan sulaman yang ada dekat Mekah tadi. Lepas tu balik duk menjahit semua tu, lalu mengadu kepada Ustaz Daud Syed Ngah, sejak balik haji ni jadi lembut begitu suami saya. Pasal apa, ya? Maka katanya Ustaz Daud, dia kata, ya, cuba hajah ingat balik apa doa di Mekah. Doa di Mekah ialah lembutkanlah suamiku. Sebab suami dia ni garang sangat. Maka itulah hasilnya.
Sepatutnya lembutkanlah hati suamiku kan. Jadi sekarang ni duk menjahit, duk mengait. Itu cerita dia lah kan. Apa? Itu cerita Ustaz Daud Cengah. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah ya, saya harapkan kita lahirkan satu golongan umat yang madani ini tadi ni. Inilah dia berfikiran dengan matang, dengan ilmu, dengan apa itu, amalan-amalan, jauh daripada emosi, ya. Contohilah ummahatul mukminin menghadapi hadisul ifki yang sebegitu dahsyat, sebegitu hebat, bagaimana isteri-isteri Rasulullah SAW ini, khasnya Aisyah, dapat mengatasi semuanya. Ini kita nak belajar. Dan lahir daripada kuliah kita ini golongan macam ni. Boleh ya, insyaAllah. Okey, jadi seterusnya Hafsah binti Umar. Kemudian ada yang suka membantu keluarganya seperti Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris bin Dirar ini dikatakan juga Yahudi, sebenarnya tidak. Ya, dia adalah Arab juga. Jadi satu-satunya isteri Rasulullah SAW yang Yahudi ialah Sofiyah binti Huyai. Juwairiyah binti Haris dari Bani Mustalaq juga sebenarnya adalah Arab. Saya berani mengesahkan begitu setelah membuat beberapa kajian dan cross-reference. Ada buku-buku yang menyebut Bani Mustalaq itu sebagai Bani Yahudi juga. Tidak. Bani Mustalaq ini sebaliknya pecahan daripada Bani Khuza'ah yang pernah mentadbir Mekah ratusan tahun juga. Ya. Dan Juwairiyah Al-Haris ini, dia sedar bagaimana kaum Bani Mustalaq ini agak susah kehidupannya, dan mereka memeluk Islam setelah Juwairiyah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Juwairiyah melaksanakan zil qurba itu tadi, ya, iaitu mengutamakan membela sanak saudaranya sebagai suatu tumpuan dalam hidup dia. Boleh juga, ya. Kita pun begitulah. Dan ada juga yang pandai dan sangat bijaksana seperti Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah tercatat sebagai isteri yang cukup tinggi diplomasinya, bahkan cadangan-cadangannya dalam pentadbiran negara Rasulullah SAW diterima baik oleh Rasulullah SAW. Tidak ada kesimpulan, tidak ada rumah yang lebih sederhana daripada rumah Rasulullah SAW yang pernah tidak ada api untuk memasak selama 1 bulan. Keadaan seperti ini hanya terjadi di rumah yang penghuninya adalah orang-orang mulia, zuhud, penyabar dan tawaduk, ya. Jadi sekadar itu pada pagi ini, insya-Allah dalam pertemuan akan datang, jika tidak ada aral, kita doakan tidak ada aral, saya dapat hadir ke hari Sabtu yang keempat nanti, ya, insya-Allah. Jadi kita hari Sabtu saya sebut dia. Sudah terjangkit tadi tu. Hari Selasa, sorry. Hari Selasa keempat, ya, saya allocate masa, kita ambil masa untuk tafsir ataupun tadabbur ayat 11 sampai 21 surah An-Nur, ya. Iaitu peristiwa hadisul ifki, insya-Allah, ya. Ya, sila. Ya. Ibrahim, sorry, bukan Sofiah, Maria, ya. Itu bukan Sofiah. Sofiah tak ada anak juga. Tapi Sofiah ada anak dengan suami terdahulu. Saya sedang mengumpulkan maklumat berkenaan dengan anak-anak tiri Rasulullah SAW, ya. Terutama anak kepada Ummu Salamah. Sebab anak kepada Ummu Salamah ni dia meriwayatkan hadis rupanya daripada ibunya, ya. Dia ada juga. Jadi itu saya duduk tengah cari. Yang anak kepada Khadijah itu ada 2 lelaki yang saya hampir-hampir jumpa juga dia punya pemaklumat. Sekurang-kurangnya kita tahulah dia ke mana dan sebagainya. Dan anak-anak daripada Ummu Salamah ni baru saya sedar apabila baca satu hadis, dia riwayatkan daripada ibunya. Ummu Salamah kata, baru ingat bahawa Ummu Salamah dia memang punya seorang anak dengan Abu Salamah, ya. Sebelum Abu Salamah syahid dan dia berkahwin dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi yang Mariah itu saya cuba korek juga, tapi banyaklah yang memang memerlukan kita mengkaji. Saya harapkan saya jumpalah satu hari nanti ke semua anak tiri Rasulullah SAW ini, keluarga, sebab mereka ini pada asalnya juga digelar sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bukan hanya anak Fatimah dengan Ali sahaja, ya. Sebaliknya Ahlul Bait pada masa Rasulullah SAW hidup termasuklah juga anak-anak tiri baginda.
Ya, maksudnya ini dalam konteks pada masa itulah. Cuma dalam konteks keturunan sekarang ini, of course lah, hanya Ali dan Fatimah saja, iaitu daripada Al-Hasan dengan Al-Husain. Yang itu saya tak nak kontranya itu, tapi saya nak balik kepada gelaran Ahlul Bait pada masa itu bukan setakat anak tiri Rasulullah SAW. Sepupu Rasulullah pun, Ibnul Abbas juga digelar sebagai Ahlul Bait. Maknanya semua ni termasuk dalam Ahlul Bait, ya. Jadi jangan gaduh-gaduh lah dalam hal itu. Nanti ada pula bawa cerita Ustaz Zamri Yadim pula. Sekarang ni tu kena beringat tu. Dia kait dengan Yadim terus kan. Itu yang kadang-kadang nak ceramah pun kena beringat kan. Ada bawa satu fahaman baru pula bahawa Ahlul Bait ini gini-gini. Tak, itu Ahlul Bait keturunan saya tak nafikan. Maksud saya konsep pada masa itu bila Ahlul Bait itu ialah seluruh sanak saudara Rasulullah SAW, ya. Okey, silakan. Yahudi kan? Okey. Huyai bin Akhtab, ayah dia ni adalah antara mastermind dalam perang Khandaq sebenarnya, perang Ahzab, ya. Pada masa perang Khandaq berlangsung, orang-orang Yahudi yang besar-besar ni, yang Bani Nadir, Qainuqa dan Quraizah. Quraizah belum. Qainuqa ni dah ada di Khaybar. Okey, selepas daripada perang Khandaq itu, Allah Taala nak perangkap Huyai ni, kan perang Khandaq tu berakhir dengan ribut kan. Berakhir dengan ribut, sapu semua sekali, habis hilang tu. Orang Yahudi Bani Quraizah ini pada perang Khandaq itulah dia tiba-tiba berpaling tadah dan menjadi penghubung antara Yahudi yang ada di Khaybar dengan mereka yang nak sabotaj dari dalam kononnya. Jadi apabila dah tersapu semua sekali, Allah Ta'ala sapu dalam satu malam saja, maka orang-orang Yahudi Bani Quraizah ni pun ketakutan. Ya, Rasulullah SAW balik dari perang Khandaq ke Madinah, tak sentuh pun Yahudi Bani Quraizah. Walaupun Rasulullah SAW tahu mereka dah sabotaj Rasulullah dari dalam. Ya. Kemudian bila balik sampai di Madinah, Rasulullah SAW diperintahkan kepung Yahudi Bani Quraizah. Dalam perjalanan untuk mengepung Yahudi Bani Quraizah ni, rupa-rupanya Huyai mari dari Khaybar ni semata-mata nak menyejukkan hati orang-orang Yahudi Bani Quraizah supaya bertenang ya. Bertenang. Pada masa itulah terkepung. Bila terkepung, maka Huyai dihukum pancung di Yahudi Bani Quraizah tadi, dan tak lama selepas itu Rasulullah SAW pun melancarkan ekspedisi ke Khaybar, ya. Okey. Sampai di Khaybar, kepungan juga berlaku sama 3 minggu tadi. Diringkaskan cerita, kalahlah orang-orang Yahudi di Khaybar. Bila kalah tu tadi, maka termasuklah juga Sofiah, suaminya, dihukum pancung. Ya. Jadi Sofiah pada masa itu telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang miskin, yang tidak ada isteri, yang mana selepas iddah Rasulullah pun arahkan sahabat ini berkahwin dengan Sofiah. Jadi di situ sebenarnya panjang kita nak hurai berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW bukan memusuhi Yahudi itu dari sudut bangsanya, tapi memusuhi dari sudut mereka yang jahat dalam kalangan orang Yahudi itu tadi. Yang ini yang disebut wallazina kafaru min ahlil kitab, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, Rasulullah galakkan perkahwinan. Berkahwinlah secara baik. Jadi untuk Sofiah ini, Rasulullah dah cari seorang sahabat yang miskin, yang tak ada isteri, maka kamu kahwinlah dengan dia bila dia selesai iddah nanti. Dan begitulah keadaannya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 3 hari duk cadang kepada Rasulullah SAW, seeloknya kamu sendiri ya Rasulullah berkahwin dengan Sofiah. Nabi diam, Nabi tak kata apa, kan? Mungkin inspirasi dari sinilah Piramli ambil kisah Madu 3. Kan? Maknanya Pak Mentua sendiri yang bagi laluan. Kan? Ya, tapi diterjemah dalam bentuk lawak gitu kan. Hari kedua, Abu Bakar nasihatkan lagi benda yang sama. Hari ketiga,
Abu Bakar nasihatkan lagi kepada Rasulullah SAW perkara yang sama, dan selepas itu barulah Rasulullah SAW pun panggil sahabat dia tadi, minta izin untuk tukar, ya, dan ambil dia cari seorang calon yang lain, dan Sofiah itu dijaga sehingga sehingga iddah dan dikahwini secara baik, kan. Jadi itu kisah mudahnya lah, ya, kisah mudahnya begitu. Maka berkahwinlah Rasulullah SAW dengan Sofiah dengan cadangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata bapa mertuaku, kan. Ternyata apa yang Abu Bakar nampak di situ ialah selepas daripada Sofiah berkahwin dengan Rasulullah SAW, ramai daripada kalangan Yahudi memeluk Islam. Kerana melihat kepada isteri kepada pemimpin, anak kepada pemimpin utama mereka. Sofiah ni, ya. Bapaknya Huyai, ayahnya tu, suaminya tu, saya terlupa nama suami kedua dia, baru teringat suami pertama dia nama Ka'ab bin Ashraf. Dia berkahwin ketika umur 8 tahun dengan Ka'ab bin Ashraf. Itu dia, kepala Yahudi yang dibunuh oleh komando Islam kerana pengkhianatan dia dalam itulah. Itu suami pertama dia. Ka'ab bin Ashraf ni umurnya sudah 40-50 tahun dah masa kahwin dengan Sofiah. Bayangkan begitulah, kan. Tapi kahwin dengan gadis umur 8 tahun, ya. Suami kedua saya terlupa, tak recall lagi, ya. Tak recall lagi, ya. Okey. Jadi kedua-duanya mati dalam perang Khaybar itu. Huyai mati lebih awal, suaminya mati dalam perang Khaybar. Jadi Sofiah pada masa itu tinggal janda, dan Sofiah dicadangkan oleh Abu Bakar untuk dikahwini sendiri oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menerima setelah 3 hari cadangan itu daripada Abu Bakar. Itulah kisah dia, ya. Jadi sebab itu kalau orang kata di Mekah, di Madinah ni tak ada Yahudi dah selepas perintah menghalaukan mereka, itu tak betul, ya. Sebab masih ramai sebenarnya golongan Yahudi, dan Rasulullah SAW tidak pernah memusuhi orang Yahudi. Memusuhi mereka yang wallazina kafaru min ahlil kitab, itu dia. Dan musuhnya pun ada sempadannya. Jika mereka menyerah diri, tidak akan diapa-apakan. Tapi dalam kes Huyai ni contohnya, Nabi dah bagi laluan dah masa dihalau dari Madinah itu, tidak dibunuh dia. Tapi dia buat hal lagi, dia berada di perkampungan Bani Quraizah semasa kepungan berlaku, maka tiada maaf bagimu, maka Huyai pun dipancung, dihukum pancung. Itulah kisah lebih kurang tentang Sofiah ni tadi, ya. Wallahu a'lam. Okey, boleh kita tangguhkan setakat ni kuliah kita, dan sehingga bertemu lagi dalam Selasa yang keempat nanti, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.